senjata ciptaan Amerika. Hakim Persekutuan timbang permintaan Trump tangguh perbicaraan. Salam sejahtera, bersama saya Jessica Ong dalam Best Dunia edisi Khamis 17 November 2016. Apabila Setiausaha Negara Amerika John Kerry mengumumkan inisiatif damai baharu di Yaman, penduduk Sana'a tidak gairah mendengarnya. Kerry Selasa lalu berkata pemberontak Syiah bersetuju dengan genjatan senjata baharu di negara yang hampir musnah akibat perang itu bermula lewat minggu ini dengan syarat pihak yang satu lagi menyetujuinya. Kerry memberitahu wartawan pemberontak Houthi bersetuju mematuhi satu lagi genjatan senjata bermula Khamis ini dengan syarat pihak kerajaan juga bersedia menyertai kerajaan perpaduan yang akan ditubuhkan hujung tahun ini. Kerajaan Presiden Abed Rabu Mansur Hadi awal-awal lagi menolak inisiatif itu. Demikian juga penduduk Sana'a. أعتقد أنه لا نعول عليها كثيرا كشعب وكمواطنين عاديين فيها لأنهم هؤلاء المبادرة هي من الشخص الذي أعلن الحرب أساسا هم الذي شنوا الحرب علينا وهم الذين يقدمون المبادرات فكيف سيكون عندي الثقل لمثل تلك المبادرة؟ إن الشعب قد الكل ضابح من الوعد حقهم الكذب هذا هدى وما هدى والحرب جالسة إذا في حلول ويخرج من البلاد لا مستوى يرتاح الشعب والمواطن كان بها وإذا ما هي بش فالحال على ما هو عليه. Dalam pada itu ada juga yang menganggap pernyataan Kerry sebagai positif. احنا نتجاوب مع السلام واحنا نقود السفينة إلى بر الأمن والسلام. واحنا دعاة حرب. الحرب هي تدمر البشر والناس والحرث. وندعو كافة الأطراف والمتنازعة إلى السلام. والذي ما يشجع السلام هو في يكون ضده والمجتمع ضده. Dalam pada itu, seorang lagi penduduk tempatan berkata kesan keseluruhan genjatan senjata ini adalah bertujuan politik dan menipu. Dalam masa Iraq bergembira dengan kejayaan menawan semula Mosul, usaha kumpulan pemberontak Syria Pasukan Demokratik Syria atau SDF dalam operasi yang dipanggil Wrath of Euphrates kelihatan sedang kehilangan momentum selepas 10 hari dilancarkan. Operasi ini untuk membebaskan Raqqa dari cengkaman militan Daesh. Penganalisis berkata kekurangan sumber menjurus kepada kesukaran membebaskan bandar itu dan sejak dimulakan operasi ini lebih merupakan suatu pertunjukan. Seorang penganalisis politik Syria, Muhammad Al-Omari berkata operasi seperti ini perlukan sokongan kuat dari udara dan tembakan darat. SDF tidak mendapat sokongan itu. Mereka mungkin dapat merampas beberapa kampung di sekitar Raqqa di mana penguasaan militan adalah lemah, tetapi mereka tidak akan mampu merampas Raqqa. Manakala penanalisis lain berkata serangan ke atas Raqqa hanyalah propaganda strategi Amerika terhadap kemampuan pasukan pemberontak itu menghadapi militan bagi membendung campur tangan tentera Turki di Syria dengan kod nama Operation Euphrates Shield. Sarkis Karsargen berkata mereka cuba memenangkan pertempuran ini. Pengumuman mengenai pertempuran ini akan meletakkan Turki dalam serba salah. Apa sahaja yang berlaku dekat Manbij, SDF akan beritahu dunia bahawa merekalah yang memerangi Daesh, mereka mahu mengatasi Euphrates Shield. Seorang lagi penanalisis berkata sebenarnya ini adalah polisi Amerika dengan memberi peluang Kurdish memimpin pertempuran dan berjanji Turki akan memainkan peranan untuk jangka panjang. Karsargan berkata mereka cuba menggambarkan peperangan ini bukan sekadar melibatkan Turki atau Kurdish, tetapi semua pihak mempunyai peranan masing-masing. Itu sebabnya mereka berkata operasi SDF sekadar operasi pengasingan dan SDF tidak akan memasuki dalaman Raqqa dan mereka memberi jaminan ini dalam pertemuan dengan Menteri Pertahanan Amerika di Turki. Sekurang-kurangnya 4 anggota keselamatan maut apabila kenderaan yang naiki mereka diserang pengebom bunuh diri di Kabul.
Pihak berkuasa Afghanistan yang mengesahkan kejadian itu berkata serangan turut menyebabkan 11 lagi cedera. Menurut Pegawai Keselamatan, serangan berlaku di kawasan Puli Mahmud Khan berhampiran pekarangan Kementerian Pertahanan Afghanistan. Selepas kejadian, pihak berkuasa menunda kenderaan yang disasarkan manakala anggota keselamatan dilihat mengawal ketat sekitar lokasi kejadian. Seorang saksi mendakwa dia terlihat mayat bergelimpangan selepas serangan bunuh diri itu. Pegawai keselamatan pula berkata belum jelas sama ada pengebom bunuh diri berjalan kaki atau menaiki motosikal ketika melakukan serangan. Setakat ini belum ada pihak mengaku bertanggungjawab. Namun Taliban sejak kebelakangan ini telah meningkatkan serangan terhadap pasukan keselamatan Afghanistan. Jumaat lalu sekurang-kurangnya 2 terbunuh manakala lebih 100 cedera apabila sebuah bom kereta diletupkan di konsulat Jerman di Bandar Mazar-i-Sharif, utara Afghanistan. Sebuah klinik perubatan sementara dibuka di sempadan Jordan dan Syria semalam. Kemudahan ini bertujuan memberi rawatan kepada hampir 80,000 pelarian yang berada di sebuah kem tanpa makanan atau ubat-ubatan. Wakil Tabung Kanak-Kanak bagi Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB berkata klinik ini merupakan sebahagian daripada sumbangan kebajikan untuk bantuan kemanusiaan kepada kem Ala Rukban. Menurut UNICEF, kira-kira separuh penghuni kem yang terletak di kawasan padang pasir di sempadan Jordan dan Syria itu terdiri daripada golongan kanak-kanak. Timbalan Pengarah Eksekutif UNICEF Justin Forsyth berkata rundingan berterusan antara kumpulan kemanusiaan antarabangsa dan Jordan mampu membawa kepada perluasan perkhidmatan bagi kem Al-Rukban. Ini termasuk proses menggali menggunakan gerudi bagi bantuan air untuk pelarian yang kini hanya bergantung kepada konvoi 40 trak yang membawa air setiap hari. Jordan telah memeterai perjanjian sempadannya dengan Syria pada bulan Jun dengan menyekat sebarang bantuan ke kem Al-Rukban. Ini selepas serangan rentas sempadan yang dilakukan oleh kumpulan militan Daesh sehingga membunuh 7 orang anggota pasukan keselamatan Jordan. Hakim Persekutuan Amerika Syarikat mempertimbangkan permintaan Donald Trump menangguhkan kes perbicaraannya. Kenyataan dibuat berikutan permohonan kes berkenaan yang dijadualkan minggu ini. Kes Donald Trump melibatkan sebuah universiti yang mendakwa beliau melakukan penipuan sivil. Trump memohon agar kes berkenaan dibuat selepas beliau dilantik secara rasmi sebagai Presiden Amerika 20 Januari tahun depan. Hakim daerah Gonzalo Curiel mengeluarkan kenyataan itu Jumaat lalu selepas mempertimbangkan hujah selepas 10 hari sebelum perbicaraan bermula. Fakta kes mendakwa bahawa Trump gagal memenuhi janjinya untuk mengajar subjek mencapai kejayaan dalam hartanah di universiti berkenaan. Hakim Curiel bagaimanapun tidak menunjukkan sebarang tanda sama ada memberikan kebenaran berhubung permohonan berkenaan. Peguam bagi pihak Trump, Daniel Petroselli berhujah bahawa tuntutan peralihan adalah dibenarkan sehingga awal tahun depan. September lalu, Hakim daerah menolak permohonan Petroselli untuk menangguhkan perbicaraan dengan alasan peguam negara mempunyai konflik jadual yang padat. Sementara itu, Daniel Petroselli mengeluarkan kenyataan bahawa persiapan Trump ke Rumah Putih membuatkan jadual hariannya juga padat. Hakim Persekutuan juga turut memberi kenyataan bahawa kemenangan Trump menyukarkan perjalanan perbicaraan. Dan saudara, menyusul selepas ini kerja-kerja memindahkan pelancong dari kawasan gempa New Zealand selesai dan Perdana Menteri mengaku ada hubungan baik dengan Trump. Laporannya selepas ini. Bagaimana sisa pepejal boleh menghasilkan tenaga? Teknologi waste to energy ini menjana tenaga dalam bentuk elektrik dari rawatan sisa pepejal. Bayangkan 1,000 tan sisa pepejal menghasilkan 20,000 kilowatt jam tenaga elektrik menerangi 57,000 buah rumah. Penggunaan teknologi ini digunakan secara meluas di seluruh dunia.
Kita kembali dalam Best Dunia. Kerja-kerja memindahkan 700 penduduk dan pelancong dalam kejadian gempa bumi di New Zealand berjaya diselesaikan. Kenyataan itu dikeluarkan pemimpin jurucakap tentera New Zealand semalam. Gempa yang berlaku turut melanda bandar kecil di pinggir pantai Kaukura. Kenyataan tentera juga menyebut kerja-kerja menyelamat dilakukan dalam tempoh 2 hari. Gempa berukuran 7.8 magnitudo menyebabkan perhubungan ke lokasi berkenaan rosak termasuk jalan kereta api dan jalan utama. Gempa juga meragut 2 nyawa selepas berlaku tsunami kecil yang membawa bersama batu dan lumpur. Kapal Canterbury yang dimiliki Royal New Zealand Navy digunakan mengangkut 500 mangsa ke bandar pelabuhan Lytton, selatan Christchurch. Media tempatan juga melaporkan beberapa mangsa dibawa ke sebuah kampus universiti tempatan. Menurut pegawai tentera New Zealand, bantuan juga diterima dari kerajaan Kanada dan Amerika Syarikat dijangka tiba di bandar pelabuhan Kaikoura. Perdana Menteri mengaku mempunyai hubungan baik dengan bakal Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Berita mengenai gambar yang dihadiahkan Trump kepadanya dengan nota kepada PM kegemaranku disahkan benar. I kept it next to my chair for some reason 2 years ago when he was not even thinking of running for office, and it's remained there since then. So let's see. I've not made it public yet. you know Trump personally? And he invited me to his house, introduced me to his wife and his kid. Dalam pada itu, Perdana Menteri menyifatkan lawatan 3 harinya ke Jepun sebagai berjaya. Hasilnya persefahaman antara Kuala Lumpur Tokyo yang semakin mengukuh memberi manfaat kepada hubungan kerjasama Malaysia-Jepun. Bagi meraihkan ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik Malaysia-Jepun tahun hadapan, program bersama akan dianjurkan. Pada masa sama, kerjasama ekonomi akan dipertingkat dan ia telah diberi jaminan oleh pemain industri dari Jepun yang bertemu Datuk Seri Najib semalam. Saya juga menganggap lawatan ini sebagai lawatan yang mencerminkan kejayaan kita dalam meletakkan hubungan kita sebagai satu hubungan yang strategik dalam nature. Malaysia melalui Lembaga Minyak Sawit dan Sime Darby bekerjasama dengan perusahaan Jepun IHI Corporation sedang mengkaji keupayaan sisa sawit untuk digunakan di sektor lain dalam bidang pertanian. Peranan Malaysia sebagai calon penasihat industri halal sempena Sukan Olimpik 2020 di Tokyo membolehkan industri makanan kedua-dua negara berkembang pesat. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM yang mempunyai kredibiliti dan kepakaran dalam hal itu akan bekerjasama dengan Persatuan Perdagangan Dunia WTO dan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Malaysia dan Jepun turut sepakat dalam isu yang menjadi kepentingan bersama termasuk mahu Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik TPP diteruskan. Kedua negara juga senada dalam isu membabitkan Laut Cina Selatan iaitu mahu kestabilan di lokasi terlibat dikekalkan. Datuk Seri Najib berkata demikian kepada media Malaysia sebelum berlepas pulang ke tanah air. Beralih kepada Mesyuarat Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC. Peru berharap mesyuarat APEC yang akan berlangsung akan memberi peluang kerjasama antara Peru dan China. Mesyuarat Pemimpin Ekonomi APEC ke-24 akan diadakan di 5 ibu negara Peru. Mesyuarat APEC dijangka akan membincangkan topik-topik termasuk ekonomi antarabangsa dan perdagangan bebas serantau. Naib Menteri Peru Edgar Marquez berkata kehadiran Presiden China Xi Jinping dijangka membantu meningkatkan kerjasama antara kedua-dua negara. Tambah beliau, kerjasama diharapkan termasuk dalam bidang perdagangan asing dan pelancongan. Dalam majlis yang sama, anggota ekonomi APEC dijangka meletakkan asas bagi rundingan teknikal pada kawasan perdagangan bebas Asia Pasifik FTAAP. Asas rundingan bertujuan meningkatkan integrasi ekonomi dan membuat perdagangan yang lebih cekap di rantau itu. Menjelang persidangan ASEAN di Laos, pegawai tertinggi pertahanan dari 10 negara-negara Asia Tenggara ASEAN tiba di Laos semalam.
Kesemua peserta berkumpul dan mengadakan pertemuan di Bandar Vientiane. Kerjasama keselamatan di peringkat negara-negara ASEAN menjadi agenda utama dalam mesyuarat yang bakal diadakan. Hasil mesyuarat keselamatan dan kerjasama antara menteri-menteri ASEAN yang diadakan dalam mesyuarat tahun lalu turut dibincangkan. Mesyuarat pegawai tertinggi pertahanan dari negara anggota merupakan yang terakhir sebelum mesyuarat menteri-menteri ASEAN bermula. Laos yang menjadi tuan rumah juga dilantik sebagai pengerusi ASEAN kali ini. Masih lagi di Amerika Syarikat, seorang terbunuh dalam satu kejadian letupan gas di Canton, Illinois. Pihak berkuasa tempatan mengesahkan kejadian yang berlaku semalam. Pegawai penyelamat berkata letupan lewat petang semalam berlaku berhampiran pusat bandar dan merosakkan beberapa bangunan. Punca letupan masih belum ditentukan dan siasatan giat dilakukan. Bandar Canton sejauh 18 km dari Greater Peoria mempunyai jumlah penduduk seramai 14,000 orang. Pihak berkuasa berkata 11 mangsa dibawa ke Hospital Graham di Canton untuk rawatan susulan. Seorang penduduk tempatan Steve Hines berkata mangsa yang meninggal merupakan pekerja Emerald, Illinois yang mengendalikan perniagaan gas dan syarikat elektrik. Seorang lagi mangsa dibawa ke pusat perubatan OSF St. Francis di Peoria selepas mengalami kecederaan serius namun dilaporkan dalam keadaan stabil. Lebih 20 tahun lalu bumi Bosnia dibakar segala macam peluru mortar, bom, peluru berpandu dan macam-macam lagi. Mayat bergelimpangan khususnya masyarakat Islam negara itu yang dibunuh masyarakat Serb. Hari ini pelancong ke negara itu berpeluang menikmati pengalaman buruk sebagai masyarakat awam yang hidup di medan peperangan. Tetapi di Sarajevo War Hostel, tetamu tidak akan terbunuh, kebeluran atau kehilangan anggota keluarga seperti suasana di Sarajevo antara tahun 1992 hingga 1995. Konflik di Syria sekarang ini mendominasi tajuk-tajuk berita seluruh dunia. Tetapi 2 dekad lalu, perang di bekas Yugoslavia telah mencipta krisis kemanusiaan paling buruk di dunia. Perjanjian damai Dayton yang ditandatangani pada 1995 menamatkan perang Bosnia 3,5 tahun yang diiktiraf sebagai konflik keganasan paling kejam di Eropah sejak Perang Dunia Kedua. Bagi Aryan Kurbasic, 25 tahun yang masih di usia kanak-kanak semasa perang tamat, kenangan mengenainya masih segar. Hari ini dia menggunakan bangunan yang rosak semasa perang untuk membuka hostel ini di mana dia membawa kembali kenangan lebih 20 tahun lalu semasa makanan anjing termasuk dalam menu makanan manusia dan bom berguguran dari langit. Tetamu yang mendaftar ke hostel perang ini disambut pemiliknya yang memakai helmet dan jaket penangkis peluru. Mereka tidur dalam bilik yang mempunyai 1 bol lampu dan bateri kereta sebagai sumber tenaga. Lembaran plastik pada tingkap menyamai tingkap plastik pada kemah sumbangan UNHCR kepada pelarian yang menggantikan tingkap kaca yang pecah akibat gegaran letupan bom. Pada waktu malam, mereka menggunakan lilin untuk bergerak dan membaca. Dinding ditampal akhbar-akhbar keluaran masa perang dengan artikel-artikel kejadian setiap hari di Sarajevo waktu itu. Di hostel ini tetamu dapat melihat sendiri orang awam menyelamatkan diri melalui televisyen. Tetapi pengalaman paling berharga apabila tetamu tidur di atas tilam span tanpa katil yang hanya berlapik blanket tentera dan mendengar bunyi tembakan dan letupan bom di dalam kegelapan malam di luar hostel. Pita letupan bom dimainkan sepanjang malam. The best way to learn about something is usually experience. It provides the emotions behind it. I can read a textbook all I want, but most of that information escapes my mind immediately. But when I come here and I see people who are looking and talking about their experiences, that makes it real. That makes me have a desire to learn about it, to try to help, try to love, and yeah. Hostel ini juga menawarkan makanan khas masa perang yang dipanggang di atas api sama seperti yang dilakukan penduduk asal bandaraya ini semasa Sarajevo dikepung. Aryan Kurbasic berkata, So this is the food aid citizens would receive here in Sarajevo every 15 days. And this is actually what I grew up on. It's pasta,
lentils, sugar, milk powder, salt, rice, plain flour. It actually says canned beef, but it's dog food. Kebanyakan tetamu menolak dengan sopan tawarannya untuk membakar makanan di atas api. Dalam kubu buatan dan cahaya lilin, Kurbasik berkongsi kenangan masa kecilnya yang berlatar belakangkan perang. Dia memberitahu tetamunya bagaimana perang boleh mempengaruhi kehidupan manusia sepanjang hayat. Katanya nama sebenarnya Aryan Kurbasik, tetapi dia memanggil dirinya Zero One, kod nama yang digunakan bapanya yang berkhidmat sebagai askar untuk tentera Bosnia. Kod nama itu mengandungi latar belakang etniknya. Perang Bosnia tercetus selepas Republik Yugoslavia berpecah apabila setiap republik di dalamnya mengumumkan kemerdekaan. Dalam pada itu, ahli-ahli politik bersikap nasionalis dalam Bosnia-Herzegovina memutuskan untuk menubuhkan wilayah sendiri dengan memisahkan wilayah untuk puak Islam Bosnia, Roman Catholic Croat dan Orthodox Christian Serb. Mereka saling berperang antara satu sama lain. Bagaimanapun, Sarajevo dan banyak wilayah lain dalam Bosnia, penduduknya bercampur-campur dan menolak rancangan puak nasionalis itu dan akibatnya adalah peperangan. Puak Serb menawan Sarajevo selama 46 bulan, tepatnya 1426 hari, lebih lama daripada kepungan Leningrad semasa Perang Dunia Kedua. 380,000 penduduk tanpa makanan, bekalan elektrik atau pemanas. Purata 330 butir bom digugurkan dan memusnahkan bandaraya itu. Lebih 100,000 terbunuh dalam Perang Bosnia dan 11,541 daripadanya di Sarajevo. Lotion Nivea keriangan kulit dengan lotion susu yang menyuburkan, minyak yang mempelai, wangian rose, melembab dan memanjakan kulitmu untuk kulit lembut, haruman berpanjangan. Daripada Nivea. Tenis final jelajah ATP di London, England. Pemain nombor 1 dunia Andy Murray semakin hampir untuk ke separuh akhir selepas menewaskan pemain Jepun Kei Nishikori 6-7, 6-4, 6-4 dalam pertarungan 3 jam 20 minit. Pertarungan lebih 3 jam ini yang terpanjang sejak pusingan akhir jelajah ATP diadakan di London pada 2009. Pada set pertama yang berlangsung hampir 90 minit, Nishikori mempamerkan aksi cemerlang untuk menang tiebreak 7-6. Namun Murray bangkit pada set kedua dan menang 6-4. Nishikori mula hilang tumpuan dalam set ketiga sehingga membolehkan Murray mengawal rentak permainan seterusnya memastikan kemenangan mutlak 6-4. Ini kemenangan ketujuh Murray ke atas Nishikori dalam 9 pertemuan. Murray kini perlu menewaskan jago Switzerland Stan Wawrinka untuk ke separuh akhir. Sementara itu, Wawrinka menundukkan Marin Cilic dari Croatia 7-6, 7-6 dalam pertarungan 1 jam 58 minit. Pilihan ketiga itu turut berpeluang ke separuh akhir jika mengalahkan Murray. Rekod pertemuan mereka memihak kepada Murray dengan 9 kemenangan daripada 16 pertemuan. Namun pada kejohanan ini tahun lalu, Wawrinka menewaskan Murray di pusingan round robin 7-6, 6-4. Juara tinju dunia dari Amerika Syarikat Floyd Mayweather mengesahkan persaraannya sebagai muktamad untuk memberi fokus kepada kerjaya baharunya sebagai promotor sukan tinju. Mayweather 39 tahun membuat pengesahan itu pada majlis mengumumkan kejohanan tinju yang akan dianjurkannya di New York pada 14 Januari 2017. Beliau menegaskan tidak akan kembali beraksi dalam sebarang kejohanan selepas mengesahkan persaraan ini. Pemenang pinggan gangsa Sukan Olimpik 1996 itu juga menolak perlawanan ulangan dengan Manny Pacquiao dari Filipina. Menariknya, Pacquiao yang turut mengumumkan persaraan 7 bulan lalu untuk fokus kepada kerjaya sebagai senator kembali meraih gelaran juara welterweight WBO di Las Vegas minggu lalu menewaskan Jesse Vargas. Gelaran pemain nombor 1 dunia bukan lagi keutamaan Datuk Lee Chong Wei. Apa yang penting mampu beraksi cemerlang dalam setiap kejohanan yang disertai. Wartawan Syafiq Syukri Jalil ada laporannya.
Kecederaan pangkal paha yang dialami ketika beraksi di terbuka Denmark Oktober lalu memaksa Chong Wei melupakan terbuka Hong Kong bermula 22 November ini. Beliau juga terlepas terbuka China yang sedang berlangsung. Tapi untuk saya sekarang ranking untuk satu dunia untuk saya ranking sudah number one sudah dekat 7 tahun. Dan saya rasa sekarang untuk saya bukan ranking yang paling penting Untuk yang penting itu preparation untuk competition mau benar. Bukan yang world ranking yang paling penting. Chong Wei ditemui media pada kamp badminton Astro yang dianjurkan di Kompleks Sukan MSN Ibu Negara. Akibat daripada kecederaan yang dialami, kedudukan Chong Wei sebagai pemain nombor 1 dunia juga dijangka terjejas. Lebih teruk lagi, beliau mungkin akan terlepas kejohanan siri Super di Dubai Disember ini kerana hanya 8 pemain terbaik layak beraksi di kejohanan itu. Sementara itu, Chong Wei memaklumkan beliau kini sudah kembali berlatih setelah berehat daripada kecederaan yang dialami sebagai persiapan menghadapi kejohanan siri Super jika layak. Ya, saya sekarang sudah balik court training dan body training dan mungkin akan prepare untuk Super Series final, tapi sekarang Super Series final belum tahu belum qualify. Boleh qualify saya akan pergi dan tengok akan ini 2 tournament, tengok bahawa orang boleh potong saya boleh potong. Saya rasa saya akan rehat juga dan preparation untuk next year lah. Ya. Laporan Syafiq Syukri Jalil untuk Berita Sukan RTM. Saudara, kesabaran adalah ubat terbaik dari segala kesulitan, fikir-fikirkan. Dan saudara, dengan cuaca yang baik dan tanah yang subur di sekitar Gunung Berapi menjadikan faktor utama penanaman bunga ros berkembang luas di Ecuador. Sekarang ini terdapat lebih 300 spesies ros hidup subur di negara itu untuk dieksport ke China. Kita saksikan. Itu sahabat sejahtera dan selamat malam.